لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang berbahagia telah berkawan seluruh yang berada marah penolong pegawai pengurus pilihan raya dan ketua polis daerah Malang, pegawai pilihan raya dan pegawai keselamatan, saudara-saudara dan saudara-saudari sekalian. Bagi pihak parti alternatif Parti Islam Anda siapa Parti Keadilan Nasional yang bertanding di lingkungan dan khasnya bagi kawasan Malang, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua para pengundi sampai yang menyokong atau yang tidak menyokong yang memberi kerjasama, dan kepada pegawai-pegawai yang menjalankan pilihan raya dengan sebaik-baik dan selicin-licinnya, kepada pegawai keselamatan yang mengendalikan urusan keselamatan, kepada semua pihak saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan, dan kepada seluruh rakyat saya mengucapkan supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan pilihan raya berjalan dengan baik, dan oleh kerana Parti Islam Anda siapa diberi mandat untuk memerintah negeri Terengganu. Saya juga ingin menjelaskan dan menyatakan bahawa kami adalah kerajaan dan pemimpin kepada semua rakyat dan bertanggungjawab untuk melakukan keadilan. Kami minta supaya rakyat menerima hakikat pilihan raya ini dengan baik dan berkenan, dan marilah kita bekerjasama untuk melayarkan perjalanan negeri kita dengan cara yang sebaik-baik, mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Dan bagi pihak pimpinan parti alternatif yang memimpin di Terengganu, bagi menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengisytiharkan besok adalah cuti umum. Dan akhir sekali, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan keamanan, dan terima kasih kepada semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad qaidil mujahidin wa imamid du'atil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati saudara pengurusi muslimin dan muslimat sekalian, yang pertama kita mestilah
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kemenangan yang dikurniakan, kerana kemenangan kepada perjuangan Islam adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diukur dari segi jumlah petugas-petugas, diukur dari segi harta benda, diukur dari segi kekuatan lahiriah, kekuatan kebendaan, sudah tentulah lawan kita berlipat kali ganda lebih banyak daripada kita. Kemenangan yang kita capai ditambah dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan kekuatan lahiriah sahaja, di mana Allah Ta'ala memberi kemenangan apabila kita dapat memenuhi syarat-syarat kemenangan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberi kemenangan, dan kita tidak menafikan di sana sumbangan-sumbangan yang banyak daripada semua pihak yang terlibat, sumbangan pengorbanan diri, harta benda dan segala kemudahan yang diberi kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilakukan oleh semua golongan tua, golongan muda, muslimin dan muslimat, golongan semua peringkat, semua kalangan, semua pihak. Dan ini juga adalah satu kekuatan yang kita telah nafikan, satu kekuatan yang sangat berharga, yang sangat bernilai, yang diberi berkat oleh Allah, yang diberi kelebihan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana keyakinan kita apa yang kita perjuangkan dengan niat untuk menegakkan agama Allah Islam, dan menjadikan Islam ini agama yang memerintah, agama yang mentarbih, bukannya agama yang diperintah, bukannya agama yang ditarbih. Dan bagi pihak parti Islam Sembilan Siapa, saya mengucapkan terima kasih kepada semua, sama ada yang dekat, yang jauh, yang datang daripada seluruh pelosok tanah air untuk mengucap tahniah. Semuanya ada sumbangan kepada kemenangan PAH di Terengganu. Ada yang menghantar derma mereka, dan ada yang memberi doa mereka walaupun dari jauh. Ini sangat berarti, sangat bermakna, dan kita menganggap bahawa kemenangan kita adalah pengembangan tenaga dan sumbangan daripada ahli penyokong, pendukung perjuangan kita di seluruh tanah air. Dan kita mengucapkan jazakumullahu khairan. Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada kamu dengan ganjaran yang berlipat kali ganda, ganjaran kepada orang-orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hendaklah menyedari mempertahankan kemenangan lebih payah daripada mencapai kemenangan. Jangan kita merasa mudah, jangan kita merasakan bahawa kemenangan ini boleh diisi dalam masa 2-3 hari sahaja. Kemenangan ini berhajat kita mengisinya masa beberapa tahun. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisi kemenangan Islam dalam masa 10 tahun. Baginda hidup di Madinah, kemudian wafat. Tak habis lagi disambung oleh para sahabat. Walaupun syariat telah disempurnakan, tetapi risalah belum disempurnakan. Disambung oleh para sahabat sehingga menumbangkan Parsi dan Rom, dua kuasa besar dunia. Itu tidak cukup dengan kemenangan di Madinah, mestilah cahaya Islam ini berkembang.
Tidak cukup dengan kemenangan kita di Kelantan, cukup sekolah Kelantan, dia mari ke Terengganu, lepas tu pergi ke Pahang, pergi ke Johor, pergi ke Selangor, pergi ke Kedah, Perlis dan ke seluruh tanah air. Inilah dia kemenangan Islam. Jangan kita menang lepas tu jadi koku. Kita menang lepas tu jadi makin berkembang. Ini memerlukan kebijaksanaan daripada kita semua. Dan kita jangan ropoh. Semua nak buat hari ni belaka dalam masa seletok. Allah Ta'ala yang maha berkuasa, yang maha bijaksana. Walaupun Tuhan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu, bila dia menghendaki sesuatu itu jadi, maka jadi dengan serta-merta. Tetapi Allah menunjukkan kebijaksanaannya, menjadikan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Kemudian dia bersemayam di aras. Dia boleh jadi serta-merta, molek, lebih molek pada yang ada Tuhan boleh buat. Mengapa dia jadikan 6 hari? Hari yang ketujuh dia bersemayam di aras. Ini adalah sifat kebesaran Allah. Dia buat sesuatu ada peraturan, bukan tidak ada peraturan. Maka begitulah juga perubahan yang kita nak buat, kena ada peraturan. Dan jangan kita bertindak sendiri. Kita sendiri tukang tu, kita sendiri tukang ni, nak buat sendiri di kampung-kampung. Kita juga tukang nak pecah orang tu, pecah orang ni, kita buat sendiri, itu tak boleh. Jangan kita buat hukum, dah buat keputusan, orang ni nak pecah, kena nak pecah saja, itu tak boleh. Tujuan kita bukan nak memecah, nak kutuh rumah. Kalau hak molek lagi, kita kekalkan di situ. Kita dah capak buang hak molek. Kalau hak pecah boleh tapung, kita tapung. Kalau hak buruk tak ada nak buat, barulah kita kena buang, baru dia. Inilah kebijaksanaan. Jangan kita pakai lepo-lepo serba-serbi. Jadi mestilah kita kena gunakan kebijaksanaan. Dan kita kena menganggap bahawa kita ditugaskan untuk membangun negara dengan membangun manusia, membangun insan, membangun manusia. Dan kerajaan negeri telah menubuhkan satu badan yang kita namakan pembangunan insan, untuk membangun manusia, bukan membangun negara. Membangun ummah itu lepas membangun manusia. Kita bangun manusia dengan sendiri, lepas itu membangun ummah, membangun negara, membangun segala-galanya. Kerana kemusnahan yang berlaku pada hari ini, mereka mengira pembangunan kebendaan saja, tidak membangun manusia. Kebendaan yang dibangun, manusia juga taklah dibangun. Dibangun pribadinya, dengan pengetahuan, dengan pendidikan, dengan kesedaran, dengan akhlak, dan lain-lain. Dan membangun ini bukan dengan tindakan undang-undang. Tindakan undang-undang ini merupakan salah satu daripadanya yang wajib kita laksanakan juga, tindakan undang-undang ni. Tetapi ada lagi perkara lain yang kita kena buat ke arah membangun manusia. Membangun manusia mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah, Tuhan yang menjadi dan menciptakan manusia. Sesungguhnya mempertahankan kemenangan ini adalah lebih besar daripada mencapai kemenangan. Kerana kita diberi tanggungjawab yang berat, tanggungjawab yang besar, bukan sahaja oleh rakyat, tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi kita mengajar kita, kalau kita beramal daripada apa yang diberi oleh Allah, Tuhan beri lagi apa yang tidak ada pada kita. Ini adalah janji Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perjanjian Allah ini lebih kuat daripada mati steng lagi. Satu janji yang mesti dibuat. Dengan syarat kita mestilah menunaikan janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menjadi tanggungjawab kepada kita menyebarkan kesedaran. Tapi Islam semula siapa adalah bahtera.
adalah bahtera yang kita naik. Ada orang kata PAH ni bukan agama, PAH bukan Islam. Memanglah bukan Islam. Kepiah bukan agama, masjid bukan agama. Masjid bukan agama, masjid. Tapi dia duduk dalam agama. Masjid saja bukan agama. Batu, kayu, macam-macam. Tapi bila dikumpul-kumpul dia jadi masjid. Bila buat kegiatan masjid, dia duduk dalam agama, jadi agama lah. Ada orang kata PAH bukan agama. PAH saja tak cukup agama ni. PAH ni salah satu bertuntutan agama. Kalau kita nak pergi ke lautan yang luas, lautan yang luas yang penuh dengan gelombang, yang penuh dengan ikan hiu, yang penuh dengan macam-macam, kita tak boleh berenang pakai beli tiup. Cuti seorang kita berenang pergi Mekah pakai ramah-ramah. Apa salahnya? Itu bukan cara dia. Siapa di selong habis tak ada berseorang, nyetulang di ikan hiu habis dah. Itu bukan cara dia. Cara dia mestilah menyediakan kapal terbang, kenderaannya. Jadi PAH ni kapal terbang, kapal tempat kita naik di atasnya, bahtera untuk kita sampai kepada matlamat dan tujuan. PAH ni membawa untuk mencapai cita-cita Islam. Jadi kita kena kuatkan lagi bahtera kita, kuatkan lagi jamaah yang kita sertai ini, supaya kita mencapai kejayaan dengan niat untuk menyelamatkan semua. Bukan nak menyelamatkan orang Islam saja, termasuklah orang yang bukan Islam. Kita nak selamatkan mereka. Kalau boleh, biar mereka masuk Islam. Kalau mereka tak mau masuk Islam, kita tak boleh paksa mereka. Kita selamatkan mereka dengan keadilan. Biarlah mereka tak masuk Islam, kita tak paksa mereka. Kita selamatkan mereka dengan keadilan, dengan kebaikan. Jangan takut dengan Islam ini, kerana di sana ada kalangan, ada golongan yang menakut-nakutkan pihak lain. Apa yang disebut hudud je. Bila sebut Islam, hudud, tak ada lain dah. Hudud ni salah satu daripadanya. Memang dalam Islam ni ada hukum hudud, tapi nak melaksanakan hudud kena baca syarat dia. Syarat dia bagaimana? Mestilah kena ada sebuah negara yang berdaulat, sebuah negara yang bebas, yang mempunyai kekuasaan yang sepenuhnya, yang kita faham. Kemudian cukup saksi, cukup syarat, cukup macam-macam. Kemudian sebelum itu banyak lagi hal-hal yang lain. Kita kena bersedia muqaddimah ke arah melaksanakan hudud, menyediakan pendidikan yang baik, ilmu yang baik. Bila kita ada kemampuan, kita laksanakan hudud. Bukan hudud ni bila orang curi di rumah kita igak ambil golok kerak tangan sendiri. Bukan cara dia. Bila anak kita berzina, rejang sendiri. Itu bukan. Mesti melalui mahkamah. Mahkamah ni bukan kat kapung. Kena ada negara yang berdaulat. Dan wajib kita laksanakan. Kita mesti berjuang. Mesti berjuang menuju ke arah melaksanakan hukum Allah. Yang penting bukan nak kerak tangan orang, nak rejam orang. Yang penting ialah orang berhenti daripada melakukan maksiat, berhenti daripada melakukan dosa, di mana undang-undang salah satu daripada obatnya. Di sana ada obat-obat yang lain. Ada obat-obat yang lain. Macam betul nak berobat orang sakit, sama je. Ada orang sakit, dengan kita beritahu pada dia tinggal pantang larang, tak payah makan ubat. Dia buat pantang larang, tak boleh makan tu, tak boleh ni, baik sakit dia. Ada jenis orang sakit, kita nak berubat dia, kena beri obat. Obat macam mana pun dia boleh makan belakang, tak selesai masalah. Ada jenis orang sakit yang kalau beri obat hot sedap dia nak makan, dia kena nak obat hot sedap. Kena ubah obat mani-mani. Sebab tu di hospital pun ada obat jenis mani. Itu tujuan orang begitu. Kalau obat pahit dia tak makan, beri obat biar mani-mani. Maka harga mani pun buh dalam pisang, biar dia telang, biar beri bahan-bahan yang membolehkan. Ada jenis orang sakit kena berkah baru boleh buat obat. Ni sakit gila ni kena berkah. Jadi macam tu ada juga. Jadi kita kena faham sendirilah bagaimana kita nak mengobati penyakit-penyakit ini. Inilah perkara yang kita kena sedar. InsyaAllah dalam masa 5 tahun sama-sama kita menjalankan
tugas kita masing-masing bagi menjayakan amanah yang diberi oleh Allah. Sekali lagi saya mengucap syukur kepada Allah dan mengucapkan penghargaan, terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pahala kepada kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.